Stay at home with Al-Quran. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. Okey semua, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semua dalam keadaan sihat. Stay at home with Al-Quran bersama saya Zaki Hanafi. Baik, musim-musim COVID-19 ni semua kena patuh arahan, duduk dekat rumah, stay at home, jangan keluar. Jadi bersama dengan saya Zaki Hanafi, kita sama-sama tengok sedikit kelebihan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga saya akan sampaikan sedikit tentang Taranum Bayati untuk episod yang pertama ni. Jadi anda semua, jom ikut saya. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, iaitu kelebihan membaca Al-Quran. Saya tunjuk sedikit poinnya, mungkin 1-2 poin, sebab dia banyak sangat kelebihan membaca Al-Quran. Tapi antaranya yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Maksudnya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Rawahu Muslim. Yang kedua, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maksudnya, sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Rawahul Bukhari. Yang ketiga, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun yatata'u fihi lahu ajran. Maksudnya, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi diberkati. Manakala orang yang membacanya dalam keadaan bersusah payah serta tersekat-sekat, maka baginya 2 pahala, yakni kebajikan. Riwayat Muslim. Okey guys, kita dah tengok 3 kelebihan membaca Al-Quran. So, kita kena grab peluang ini untuk baca Al-Quran. Nabi tak kata ihfazul Quran, menghafal Al-Quran, tapi Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Datang kepada orang yang membaca Al-Quran itu, Quran yang akan beri syafaat dekat dia pada hari akhirat nanti. Jom bersama saya Zaki Hanafi. Lepas ni saya nak bawa anda semua untuk tengok Taranum Bayati. Baiklah, kita masuk kepada segmen Taranum Bayati. Untuk kali ini, saya gunakan buku Qawaid Taranum yang disusun oleh Datuk Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail, ulama besar Al-Quran di Malaysia ini. Baiklah, untuk Taranum Bayati, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu pengenalan Taranum Bayati ni apa. So, jom kita tengok apa dia Taranum Bayati. Taranum Bayati ini dari segi bahasa bererti rumah ataupun tempat kediaman. Nama dia Bayati, Baya Alif Taya. Okey. Dan pada istilah Taranum pula ialah nama bagi suatu jenis alunan Taranum yang dipelopor oleh qori-qori Arab, terutamanya qori dari negara Mesir. Okey, baik, jom kita tengok pula sifat-sifat Taranum Bayati. Okey, Taranum Bayati ni mempunyai sifat-sifatnya tersendiri. Okey, antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, mempunyai kelembutan di samping ketegasan. Yang kedua, mempunyai kesesuaian dengan tabakat sederhana. Yang ketiga, mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. Yang keempat, mempunyai kesesuaian dengan taranum pembukaan dan penutup. Okey, itu antara kelebihan dan juga peranan Taranum Bayati yang kita perlu tahu sebelum kita baca Taranum Bayati selepas ni. Okey semua, jom kita pergi kepada surah At-Tin ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan dengan Taranum Bayati. Mula daripada harakat pertama
sampailah harkat yang terakhir. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. Okey, baik, itu saja untuk kali ini Taranum Bayati surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Baiklah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita jumpa untuk episod yang akan datang. Stay at home with Al-Quran bersama saya Zaki Hanafi. Assalamualaikum.